من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin muka surat 30 baris 4 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka menentukan suatu daripada segala yang tersebut itu ta'thir iradat, dan mengadakan dia itu ta'thir kudrat. Masih lagi sambung pada perbahasan sifat iradat Allah dan sifat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita tahu bahawasanya dengan sifat kudrat dan iradat Allah Ta'ala menentukan segala perkara yang harus pada akal boleh ada, harus pada akal boleh tiada, harus pada akal boleh sungguh, harus pada akal boleh tidak sungguh. Begitu juga dengan sifat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala boleh mengadakan atau menciptakan perkara yang ada, perkara yang boleh ada, boleh tiada. Jadi Allah Ta'ala boleh menciptakan perkara yang harus pada akal. Harus pada akal boleh ada, harus pada akal boleh tiada. Itulah adik-beradik antara kudrat dan iradat, sama-sama bertakluk ataupun berfungsi kepada perkara yang harus pada akal sahaja. Adapun perkara yang mustahil dan perkara yang wajib pada akal, kudrat dan iradat tidak bertakluk dan tidak berfungsi dengan dua perkara tersebut. Benda wajib pada akal, mustahil pada akal, kudrat dan iradat tidak bertakluk. Kudrat dan iradat tidak bertugas. Bahkan tidak boleh diterima akal kalau kudrat dan iradat itu bertugas ataupun melaksanakan dengan kudrat dan iradat tersebut perkara yang wajib pada akal dan mustahil pada akal, kerana dia akan jadi benda lain. Kalau benda yang mustahil pada akal tiada, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh mengadakan dia, jadi benda tu tak mustahil lah, jadi benda tu harus lah. Jadi terbalik, jadi muqabalah, jadi apa? Qalbul haqaiq, terbalik hakikat. Mustahil itu patutnya tak ada. Mustahil tiada ni makna tak ada lah. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala boleh mencipta dia. Jadi itu perkara yang berlawanan, tanaqud. Benda yang tak boleh diciptakan, benda yang tak ada, tiba-tiba boleh Allah Ta'ala mengadakan dia. Mustahil ni memang tak ada, pas sudah. Sejak azali sampailah abadi tak boleh ada dia. Memang tak akan terima di akal dia itu ada dan wujud. Tiba-tiba Allah Ta'ala boleh buat. Jadi maknanya dia tak mustahil lah, dia jadi benda harus lah. Jadi sekarang ni sambung kata dia, maka menentukan suatu daripada segala yang tersebut itu. Tersebut mana? Iaitu mumkinatul mutaqabilat. Al-mumkinatul mutaqabilat dia panggil. Perkara-perkara yang harus, yang berlawan-lawanan, yang dulu kita bahas. Contohnya wujud, lawannya tiada. Jadi wujud ada, tiada pun lawannya tiada. Tiada dengan ada ni boleh tak Allah Ta'ala tetap ke kita? Boleh. Allah Ta'ala boleh tetapkan kita ni ada, Allah Ta'ala boleh tetapkan kita ni tiada.
Jadi haruslah tu. Lepas tu tinggi dan pendek, boleh tak Allah Ta'ala tetap kita ni tinggi? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala tetap kita ni pendek, rendah? Boleh juga. Jadi benda tu harus. Jadi Allah Ta'ala boleh tetap kita ni tinggi, boleh tetap kita ni pendek. Begitu juga kita ni boleh berada di negara barat, di negara Eropah. Kita lahir di negara Eropah, boleh. Kita lahir di negara Afrika, boleh. Kita lahir di negara Asia, antara negara Asia dengan negara Amerika ataupun negara belah Afrika, berlawanan. Dia bukan benda yang sama, dia benda yang berbeza. Jadi itu berlawanan, dan benda tu harus berlaku atas kita. Cuma Allah Ta'ala tak tetapkan kita ni beranak di sana, beranak di sini. Allah Ta'ala tetapkan sejak azali. Tapi pada asalnya boleh berlaku Allah Ta'ala tetap kita ni beranak di sana, di Afrika, beranak di Amerika, beranak di Eropah. Tapi Allah Ta'ala tetapkan kita ni beranak di Asia. Di Asia pula tetap lagi, khusus lagi di Malaysia. Di Malaysia pula khusus lagi di Terengganu. Di Terengganu pula khusus lagi di Gambada, contohnya. Jadi itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia perkara perkara mungkin yang berlawan-lawanan. Yang berlawan-lawanan dengan mana dua-dua tu boleh berlaku Allah Ta'ala tetap. Allah Ta'ala boleh tetap kita ni beranak pada 12 malam. Allah Ta'ala boleh tetapkan kita ni beranak pada waktu petang, boleh beranak pada waktu pagi, boleh beranak waktu tengah hari. Tapi Allah Ta'ala tetapkan satu je. Daripada perkara-perkara masa 24 jam tu, satu je masa yang Allah tetapkan kita ni bila akan wujud. Jadi dia kata, maka menentukan suatu daripada segala yang tersebut itu, iaitu perkara mungkin yang berlawan-lawanan, dia panggil ta'thir iradat. Iaitu iradat yang memberi bekas. Memberi bekas ni makna beri kesan lah. Jadi dengan sebab iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak kita ni berada di sini, itu dia panggil ta'thir iradat. Makna iradat beri bekas, iradat Tuhan beri bekas, iradat Tuhan beri kesan. Adapun iradat kita tak beri kesan, iradat makhluk tak beri kesan. Sama ada makhluk tu manusia, makhluk tu alat seperti pisau, makhluk itu makanan seperti nasi, itu semua tak beri bekah belaka. Nasi tak beri bekah pada mengenyangkan, nasi tak beri bekah kepada pisau, tak beri bekah kepada memotong sesuatu. Kita punya kehendak pun tak beri bekah kepada terjadinya sesuatu. Semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku, dan semuanya itu bertakluk kepada kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga boleh berlaku perkara tersebut. Tanpa Allah Ta'ala kehendak, maka tidak akan berlakulah seperti mana yang akan berlaku. Jadi kita ni tak ada apa, kita ni hanya usaha ikhtiar. Iradat dan kudrat kita hanya khusus untuk usaha ikhtiar sahaja. Adapun beri bekah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya dalam bab iradat ini ada dua penamaan, ada dua nama. Ada setengah ulama panggil dia ta'alluq takhsis, ada setengah ulama panggil ta'alluq ta'thir. Dalam kitab kita ni dia kata ta'thir, beri bekah. Kalau setengah ulama dia panggil takhsis. Takhsis ni makna menentukan secara khusus. Macam kita kata ada dengan tiada ni harus bagi kita. Lepas tu Allah Ta'ala pilih kita ni ada, makna tiada tu ternafi lah. Kita ni boleh beranak di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Afrika. Itu secara umum boleh berlaku Allah Ta'ala tetap. Tapi Allah Ta'ala tetap secara khusus kita beranak di Malaysia. Itu takhsis, menentukan. Tapi di sini dia bahasakan dengan ta'thir, memberi bekah. Sebab apa? Sebab dia lebih kurang sama ataupun dia amat berkait rapat dengan sifat kudrat. Maka sifat kudrat ta'alluq ta'thir, nama ta'alluq dia ta'alluq ta'thir. Nama ta'alluq, nama tugas bagi kudrat ialah memberi bekas. Maka disamakan jugalah, ditasamuhkan atau bertolak ansur bahasanya, kena juga pada iradat. Iradat pun memberi bekas juga. Kalau ikutkan kudrat yang beri bekah, iradat itu menentukan, takhsis. Tapi ada setengah ulama menyamakan nama ta'alluq tersebut pada iradat dan kudrat, namanya ta'thir. Kemudian kata dia, dan mengadakan segala yang tersebut tadi, iaitu perkara mungkin yang berlawan-lawanan, itu dia panggil ta'thir kudrat. Iaitu kudrat memberi bekas. Kudrat memberi bekah dia panggil sebagai kudrat yang menciptakan sesuatu yang tadi kita sebut tadi, dari sudut mencipta makhluk,
daripada tiada kepada ada, meniadakan makhluk daripada ada kepada tiada, meniadakan warna daripada hijau kepada biru, mengadakan warna daripada merah kepada putih, contohlah. Itu semua ta'alluq ta'thir kudrat. Cumanya atas pandangan mu'tamad, ta'alluq kudrat itu hanya khusus dan tertentu kepada perkara yang ada sahaja. Perkara yang ada sahaja Allah Ta'ala mencipta. Bab mencipta ni dia dipanggil mencipta bila benda tu ada. Jadi kalau benda tu tak ada, dia tak panggil mencipta. Tu atas pandangan mu'tamad. Dengan makna perkara amru i'tibari ataupun perkara yang tidak ada tapi sungguh hak tu tidak bertakluk dengan kudrat Tuhan, cuma bertakluk dengan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebahagian ulama mengatakan masuk sekali lah kudrat itu buat belaka. Sama ada perkara tu perkara ada ke, macam kita ni, tubuh kita ni, warna kulit kita ni, sifat-sifat yang ada pada kita ni Allah Ta'ala buat, dan sifat-sifat hak sungguh pun Allah Ta'ala buat. Tu ada setengah ulama kata begitu, takut beri wahang ke orang, kata Allah Ta'ala tidak mampu buat perkara yang sungguh. Bukan tak mampu, tapi bukan tugas dia. Tapi iradat Allah Ta'ala menentukan perkara yang ada, Allah Ta'ala menentukan perkara yang sungguh, Allah Ta'ala menentukan perkara itu tiada, Allah Ta'ala menentukan perkara tersebut tidak sungguh. Kalau iradat dia umumlah. Tapi kalau kudrat atas pandangan mu'tamad lebih khusus kepada Allah Ta'ala hanya melaksanakan ataupun mencipta perkara yang ada sahaja. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian maka adalah iradat itu jika ta'alluq dengan ihsan, dengan berbuat baik, dengan tiada i'tirad, bangkangan. I'tirad tu bangkangan. Bahasa Arab tu i'tarada ya'taridu i'tiradan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. I'tirad tu bangkangan. Allah Ta'ala buat baik tanpa membangkangnya, maka dinamakan redha Allah. Nama ta'alluq tu. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak membuat baik kepada seseorang insan, kepada seorang manusia tanpa membangkangnya, itu dinamakan sebagai redha Allah. Ini nama ta'alluq ya. Kalau ta'alluq iradat secara umum dipanggil ta'thir. Ni secara khusus satu-satu sekor-sekor dia kabur. Kalaulah Allah Ta'ala berkehendak buat baik tanpa ada bangkangan, dipanggil redha Allah. Samalah macam kita. Kalau kita buat satu keputusan, buat satu perkara tanpa kita membangkangnya, itu dia panggil redha. Kalau kita bangkang, mana tak redha. Kalau kita dengar satu benda, kemudian kita bangkang, mana kita tidak meredai perkara tersebut. Jadi kalau kita dengar satu benda dan kita tak kata apa, tak kata tidak, tak membangkang, itu makna redha lah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia buat baik, dia buat satu keputusan tanpa dia itu membangkangnya, buat baik kepada satu makhluk, itu dipanggil nama redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, atau ta'alluq, yakni ta'alluq iradat itu dengan lutfun dan ihsan. Lutfun itu lembut, ihsan itu buat baik. Cumanya lutfun ni jangan kata lembut macam kita ni. Kita ni al-latif, kalau terjemah al-latif, asma'illah al-husna, nama Allah Subhanahu taala namanya al-latif, maha lembut. Cuma tu tak boleh faham secara zahir lembut macam mana, lembut hati ke, tu makhluk. Sebab itulah dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim tu dah mutasyabihat dah. Tu ayat pertama dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ayat tu sudah mutasyabihat. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kitab Umdatul Talib Syarah Faridah Al-Faraid, Syekh Abdullah Al-Jabi rahimahullahu ta'ala sebut bahawasanya Ar-Rahman Ar-Rahim ni asal dia ialah ar-riqqatu fil qalbi, lembut hati, satu kelembutan, satu sifat lembut dalam hati. Itu makhluk. Itu asar Rahman dan Rahim. Tapi bila nisbah pada Allah Ta'ala, dia bukan bermaksud satu kelembutan dalam hati, tapi dengan dua maksud. Pertamanya iradatul ihsan ataupun al-ihsan. Kalau iradatul ihsan, berkehendak untuk buat baik. Kalau al-ihsan, makna buat baik lah. Dua tu. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim bukan bermakna ar-riqqatu fil qalbi, lembut dalam hati, bukan. Kerana itu sifat makhluk. Lepas tu maksud dia apa? Maksud dia ialah iradatul ihsan ataupun al-ihsan.
buat baik itu sendiri ataupun berkehendak buat baik. Tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dah mutasyabihat dah. Tu. Okey, habis. Ini redha. Kemudian, ni lutfun. Lutfun ni baiklah. Dan ihsan ni berbuat baik. Asal pada ahsana yuhsinu ihsanan, af'ala yuf'ilu if'alan. Dia panggil ni fi'il muta'addi, benda yang perlu kepada maf'ulun bih, benda perlu kepada dia perlu menyebur ke arah orang lain. Jadi berbuat baik ni tidak akan dipanggil berbuat baik, melainkan dia berbuat baik kepada orang lain. Kalau dia tidak berbuat baik pada orang lain, diri dia itu baik, tu tak panggil ihsan, tu panggil soleh je. Dia panggil orang yang baik. Ini orang yang melakukan kebaikan. Jadi seseorang tidak akan dipanggil muhsin, seseorang tidak akan dipanggil orang yang berbuat kebaikan, melainkan dia buat baik pada orang. Baru dia panggil muhsin, baru dia panggil ada ihsan. Kalau begitu dinamakan rahmat. Kalau Allah Ta'ala berbuat ihsan, berbuat perkara-perkara yang baik kepada makhluk, itu bermakna namanya rahmat. Allah Ta'ala hendak beri rahmat pada dia. Allah Ta'ala hendak beri rahmat pada dia. Habis. Atau ta'aluk, yakni ta'aluk iradat tadi dengan ikram dan takhsis. Ikram ni memuliakan. Akrama yukrimu ikraman, memuliakan orang. Ini pun sifat yang muta'addi, sifat yang perlu menyebar ke arah orang lain, baru dipanggil orang yang memuliakan orang lain. Kalau dia tidak memuliakan orang lain, dia tak panggil ikram, dia panggil karumah. Diri dia itu mulia. Sebab diri dia itu mulia, dia tidak menyebar pada orang lain. Maknanya dia bukan memuliakan orang lain, tapi dirinya itu yang mulia. Tapi kalau dia memuliakan orang lain, automatik akan jadi ikram, tidak jadi karuma lagi. Dia akan jadi akrama yukrimu ikraman, memuliakan orang lain. Jadi kalau Allah Ta'ala bertakluk dengan ikram, memuliakan orang lain, dan takhsis, menentukan kemuliaan tersebut pada orang tertentu, dinamakan mahabbah. Jadi ta'aluk iradat begitu dinamakan mahabbah pula. Dapat cinta Allah SWT, dapat kasih sayang Allah SWT. Bila Allah Ta'ala berkehendak untuk memuliakan seseorang, maka bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan seseorang, dia panggil mahabbah. Orang yang mendapat mahabbah Allah SWT, dia panggil habib. Sebab itu Nabi SAW gelaran dia Habibullah. Nabi Ibrahim AS gelaran dia Khalilullah. Nabi Musa AS gelaran dia Kalimullah. Nabi Isa AS gelaran dia Ruhullah. Itu gelaran-gelaran yang terdapat pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Antaranya ialah Habibullah. Apa? Sebab dia mendapat mahabbatullah, orang yang sangat-sangat dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau ta'aluk, yakni ta'aluk iradat dengan uqubah. Uqubah ni siksaan. Kalau ta'aluk dengan siksaan, dinamakan ghadab. Ghadab ni terjemah bahasa Melayu marah. Terjemah bahasa Melayu marah. Cuma kena diberikan perhatian. Ghadab marah ni bukan perasaan. Ghadab marah ni bukan perasaan. Perasaan-perasaan itu mustahil atas Allah Ta'ala, kerana dia bukan makhluk. Makhluk saja ada perasaan-perasaan ni. Jadi kalau kita baca nama-nama Allah Ta'ala, Al-Asma'ul Husna, yang menunjukkan seolah-olah zahirnya nampak faham macam satu perasaan, maka kita perlu takwil ke arah benda lain. Contohnya As-Sabur, Maha Sabar. Maha Sabar tu sabar kat mana? Allah Ta'ala ada perasaan sabar. Sabar kat mana? Bukan makna sabar yang kita faham tu. Jadi As-Sabur di situ dengan mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha menangguhkan azab bagi orang yang sepatutnya kena azab. Zahir kalau bahasa kita sabar situlah, tapi tak dipanggilkan sabar dari sudut perasaan pada Allah Ta'ala. Sabar di situ dengan mana Allah Ta'ala tidak menyegerakan azab kepada orang tertentu. Macam umat Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak membalaskan siksaan azab yang pedih selalu kepada umat dia, bahkan ditangguhkan di akhirat nanti. Berbeza dengan umat-umat Nabi yang lain daripada Nabi SAW, dia disegerakan azab di dunia lagi. Nabi Nuh AS, umatnya kena bala banjir satu dunia. Umat Nabi Lut pula kena terbalik bumi. Itu semua
azab yang disegerakan. Umat Nabi SAW tidak disegerakan azab dia, bahkan ditangguhkan sehingga hari kiamat. Itu nama-nama Allah Ta'ala yang perlu ditakdir ataupun ditakwilkan ke arah makna yang sepatutnya. Kalaulah zahir maknanya ke arah perasaan, nampak macam perasaan tertentu, perasaan-perasaan itu mustahil atas Allah kerana itu sifat makhluk. Kemudian kata musannif, dan lagi adalah iradat itu, habis titik. Jadi banyak lagi lah benda-benda yang bertakluk dengan iradat ni. Kemudian kata dia, dan lagi adalah iradat itu. Iradat tu, berkehendak tu, lain bagi amar. Amar ni suruhan. Suruhan dengan kehendak lain. Suruhan dengan kehendak itu lain. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini kena beri perhatian. Kerana kalau kita kata suruhan dengan kehendak Allah sama, kita jadi Mu'tazilah dah. Jadi bila kata jadi Mu'tazilah, hukum dia fasik. Bila fasik, dosa besar. Ingat dosa besar ni mencuri, zina ya. La i'tiqad pun ada dosa besar. Tak sedar kita ni main Jumaat dah 5 waktu. Puasa Ramadan dah, puasa sunat Isnin Khamis. Rupanya kita i'tiqad Mu'tazilah. Jadi i'tiqad Mu'tazilah fasik. Bila fasik dosa besar. Bila dosa besar fasik, tak boleh tengok, tak boleh jadi saksi nak tengok anak bulan, tak boleh nak jadi wali, tak boleh nak jadi saksi. Tak sah berlaku. Nak jadi imam makruh. Tu. Itu kesan kalau jadi fasik. Dan lagi adalah iradat itu berlainan, yakni tak sama bagi amar, yakni suruhan. Apa makna amar? Dan makna amar, suruhan itu tuntut perbuat. Noktah. Ringkas. Tuntut perbuat, umum sangat. Tuntut perbuat ni ada dua lah. Tuntut perbuat tinggal, tuntut perbuat suruh buat. Ginilah bahasa dia, tuntut untuk meninggalkan sesuatu, tuntut untuk membuat sesuatu. Tu amar berlaku tu. Tuntut untuk melakukan sesuatu pula terbahagi dua. Satu hak wajib, satu hak sunat. Tuntut untuk meninggalkan sesuatu terbelah dua juga. Satu makruh, satu haram. Itu kalau mengaji usul fiqh. Sebab apa ada tubik haram dengan makruh beza? Sebab ikut dalil. Ikut dalil lah. Wajib dengan sunat. Dalil dia kalau wajib, dalil dia itu mestilah suruhan itu tidak ada takwilan ataupun tafsiran yang lain selain daripada mesti buat. Maka itu jadi wajib. Kalau yang jadi sunat pula ialah zahirnya nampak wajib, suruhan Nabi, suruhan Allah, tapi disebabkan ada dalil lain yang menunjukkan benda tu tak wajib, jadi sunat. Begitu juga haram. Haram ni bila tengok Nabi SAW ataupun Allah Ta'ala melarang sesuatu, okey, asal dia haram, sehinggalah ada dalil lain yang menunjukkan dia tak haram tapi makruh. Contohnya ialah kencing diri. Kencing diri dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW melarang kita untuk kencing diri. Tiba-tiba Nabi SAW buat. Dia buat kencing diri. Kok mana tu? Nabi SAW kata jangan kencing diri. Tiba-tiba Nabi sendiri buat. Kata Nabi SAW tak buat benda haram. Itu bukan Nabi SAW buat benda haram. Nabi SAW nak menunjukkan bahawasanya kencing diri itu bukan haram tapi makruh. Itulah menunjukkan dalil lain yang menunjukkan bukan haram. Asalnya Nabi SAW kata jangan kencing diri. Bila kata jangan kencing diri, zahirnya haram lah. Lepas tu Nabi buat. Nabi buat itu dalil yang menunjukkan bukannya haram tapi makruh. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka terkadang disuruh Allah dengan suatu, dan yakni padahal dikehendakinya, dan dikehendaki Allah. Ini yang pertama. Kadang-kadangnya Allah Ta'ala kehendak sejak azali benda tu, dan Allah Ta'ala pun suruh buat benda tu. Macam mana contoh dia? Seperti iman anbiya, iman para nabi. Iman para nabi, Allah Ta'ala suruh tak para nabi beriman? Suruh. Sebab tu dia suruh menyampaikan kepada umat. Kalau rasul lah, kalau nabi diri dia sendiri. Jadi sejak azali Allah Ta'ala tentu tak dia ni beriman. Tentu dia ni beriman. Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala tentukan sejak azali dia ni orang yang beriman, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh dia itu beriman. Jadi ni kategori pertama. Allah Ta'ala suruh beriman, lagi pula Allah Ta'ala kehendak sejak azali dia itu beriman. Kemudian, dan sekalian orang yang mukmin, kita ialah orang yang beriman.
Mana sekarang ni kita orang Islam, orang beriman. Mana Allah Ta'ala suruh tak beriman, suruh beriman. Allah Ta'ala suruh tak beriman, suruh beriman melalui Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala kehendak tak sejak azali kita beriman, kehendak sejak azali kita beriman. Sebab itu kita boleh main masjid sekarang ni. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sudah tetap sejak azali kita ni seorang yang beriman, dan kita ni Allah Ta'ala suruh kita ni beriman. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan terkadang tiada disuruh dan tiada dikehendaki. Ini kategori kedua. Kadang-kadang tu Allah Ta'ala tak kehendak sejak azali benda tu berlaku, dan tak suruh pun benda tu. Macam mana contohnya? Seperti kufur pada hak mereka itu nabi-nabi, malaikat dan sekalian mukminin. Allah Ta'ala suruh dah orang mukmin ni kafir? Tak ada. Tak ada dalam Quran ke dalam hadis kata kafirlah kamu wahai orang beriman. Tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala kehendak tak mereka ni akan kafir? Tak kehendak juga. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tak kehendak para nabi ni kafir. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tak berkehendak orang-orang mukmin ni kafir. Tak. Jadi mudah-mudahan kita pun sejak azali Allah Ta'ala tidak menetapkan kita dalam keadaan kafir sampailah kita mati. Mati dalam keadaan beriman belaka. Tu contoh kedua. Yang ketiga pula, dan terkadang disuruh dan tiada dikehendaki. Kadang benda tu Allah suruh buat, tapi Allah Ta'ala tak kehendak sejak azali dia akan buat. Contoh dia, seperti iman orang yang telah dahulu ilmunya betul lah. Seperti iman orang yang telah dahulu ilmunya ilmu Allah. Telah dahulu ilmunya dengan mana Allah telah mengetahui sejak azali bahwasanya tiada ia seorang itu beriman, seperti iblis. Jadi iblis Allah Ta'ala suruh tak beriman? Suruh beriman. Tapi sejak azali Allah Ta'ala menetapkan dia ini kafir. Ini kategori ketiga. Allah Ta'ala suruh dah beriman, tapi Allah Ta'ala kehendak sejak azali dia tak akan beriman. Bahkan dia itu kafir. Siapa dia? Iblis. Iblis ni asal dia ialah malaikat yang paling alim, malaikat yang paling banyak ibadat. Dalam kitab Jawahirul Qala'id, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala sebut iblis ini ibadat dia 77,000 tahun. Lama ibadat dia ni sebelum Nabi Adam diciptakan. 77,000 tahun dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia ialah seorang makhluk Allah Ta'ala yang paling alim di kalangan malaikat. Dan dulu dia seorang malaikat. Nama asal dia ialah Azazil. Nama asal dia ialah Azazil. Bukan Israel. Azazil. Lepas dia kufur pada Allah Ta'ala, nama dia banyak. Azazil, Sajid, Raki'un, Qanitan. Nama-nama ibadat lah kau. Orang yang sujud, orang yang berokok, orang yang beribadat pada Allah Ta'ala. Dia hebat-hebat lah kau, lakak-lakak dia. Tapi semenjak dia jadi kafir dengan sebab dia tidak sembah sujud pada Nabi Adam seperti mana suruhan Allah Ta'ala, nama dia ditukar daripada Azazil kepada Iblis. Sampailah kiamat. Dan dia kategori orang kafir sampailah kiamat. Habis. Tu seperti iblis dan dua wazirnya, wazir iblis. Wazir kalau bahasa Arab menteri ya. Dua menteri, dua orang kanan dia. Siapa dia? Abu Jahal dan Abu Lahab. Ni zaman Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Lahab bah kesudah tak beriman. Tapi suruh tak beriman? Suruh. Nabi SAW suruh tak dia mereka ni beriman? Suruh. Bahkan Nabi SAW tahu mereka ni tak akan beriman sebab Allah Ta'ala bagi tahu. Tapi sebab apa Nabi SAW tetap berdakwah kepada mereka walaupun Nabi SAW sudah tahu mereka ini tak akan beriman sampai kiamat? Syekh As-Sawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, hikmah dia ialah supaya anak cucu mereka tu akan jadi orang yang beriman, tidak seperti tok dia ni. Yang Abu Jahal, Abu Lahab ni memang Nabi SAW tahu dah sampai ke kiamat tidak akan beriman. Tapi Nabi SAW tetap berdakwah kepada mereka untuk masuk Islam. Supaya apa? Kerana apa? Hikmah dia ialah supaya anak cucu mereka tidak menjadi kafir seperti mereka. Itulah disebutkan oleh Syekh As-Sawi dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka bahwasanya disuruh akan mereka itu iblis, Abu Jahal, Abu Lahab dengan iman
dan tiada dikehendaki Allah Ta'ala, yakni akan beriman tadi. Allah Ta'ala suruh Iblis beriman, suruh Abu Jahal, Abu Lahab beriman, tapi Allah Ta'ala kehendak sejak azali mereka ni tak beriman. Dah apa lagi tu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tak dapat tanya Tuhan kenapa Tuhan buat begitu, tetapi yang akan ditanya di akhirat ialah kenapa kita buat begitu. Allah Ta'ala nanti dia, kita tak tahu rahsia Allah Ta'ala, kita tak tahu kehendak Allah sejak azali. Sebab itu kita ada usaha ikhtiar. Boleh nak mari beriman, boleh nak sembahyang, boleh nak puasa, zikir, baca Quran, sedekah, supaya kita berusaha dan berikhtiar untuk mendapat rahmat dan redha Allah Ta'ala dan masuk ke syurga Allah Subhanahu Ta'ala sebagai orang beriman. Sebab kita tak tahu rahsia Allah, kehendak Allah sekarang kepada kita ni akhir nanti jadi apa, tak tahu. Bukannya jadi alam tak beriman, perkataan-perkataan yang tak betul. Kita tak tahu rahsia Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Maka sebab itu Allah Ta'ala berikan kita usaha dan ikhtiar supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tiada jatuh iman, jatuh mana berlaku, tidak berlakulah oleh iman daripada mereka itu Iblis, Abu Lahab dan Abu Jahal. Bila Allah Ta'ala tak kehendak sejak azali mereka itu beriman, maka tak beriman lah. Kalau Allah Ta'ala tetapkan sejak azali mereka tak beriman, tiba-tiba mereka boleh beriman, makna Allah Ta'ala lemah. Tu. Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala jahil. Apa? Sebab Allah Ta'ala bila nak berkehendak sesuatu mesti dia tahu. Tiba-tiba terjadi sebaliknya, tak jahil Tuhan gitu. Itu mustahil. Maka tetaplah bahwasanya kalau Allah Ta'ala kehendak sejak azali Iblis, Abu Jahal dan Abu Lahab itu kafir, maka selama-lama buatlah lagu mana pun tetap akan jadi kafir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ni bahagian terakhir, dan terkadang dikehendaki Allah dan tiada disuruh. Kadang-kadang benda tu tak dikehendak Allah Ta'ala, sejak azali Allah Ta'ala tak kehendak, dan Allah Ta'ala tak suruh pun. Mana? Seperti segala yang makruh dan yang haram. Segala yang makruh dan yang haram. Perkara yang makruh Allah Ta'ala suruh buat tak? Tak suruh buat. Perkara yang haram Allah Ta'ala suruh Allah Ta'ala suruh buat tak? Tak suruh buat juga. Tapi boleh jadi tak Allah Ta'ala kehendak sejak azali kita akan buat? Boleh? Sebab tu ada makhluk Allah Ta'ala, ada yang mencuri, ada yang berzina, dia bukan tak tahu dia tu haram. Dia pun sedar hak tu haram. Bukan tak tahu, takkan tak tahu kot. Benda tu dia panggil al-ilmu fid din bid darurah. Benda yang patut tahu dah, tanpa perlu fikir panjang. Tahu jelas dah zina tu haram, jelas dah mencuri tu haram. Tapi ada juga. Tapi sebab apa begitu? Sebab Allah Ta'ala sudah kehendak sejak azali mereka tu buat perkara haram. Tapi Allah Ta'ala tidak menyuruh mereka tu buat perkara haram. Cuma ini nisbah mengaji ni, bukan nisbah nak cari alasan pula lagi. Bila hakim qadi tanya, apa kamu curi ni? Dah Allah Ta'ala tentu sejak azali. Mampu ke tu? Tak ada mahkamah dalam negara kita. Tak ada negara semua pakai jadi Jabariyah belaka. Tu jawapan Jabariyah tu. Semua serah ke Allah Ta'ala belaka. Baik ke buruk ke, bulat-bulat semua pada Allah Ta'ala tanpa ada usaha ikhtiar bagi kita. Tu Jabariyah. Jadi kita ada usaha ikhtiar, maka boleh disalahkan perbuatan kita tu atas diri kita. Sebab apa? Sebab kita ada usaha ikhtiar, walaupun hakikatnya Allah Ta'ala menentukan. Jadi kita tak nak menyalahkan Tuhan 100%, tak boleh. Sebab kita dianugerahkan usaha dan ikhtiar. Kalau gitu, tak ada lah mahkamah, tak ada lah penjara atas dunia ni. Senang lah jawapan dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tentu dah sejak azali saya mencuri. Buat macam mana? Tu. Tak payah boleh nak jawab. Hakim qadi pecah kepala. Hakim qadi khatam minhaj pun tak tahu nak jawab. Macam mana? Betul juga cakap dia ni. Lepas sudah, tak selesai kes tu. Jadi boleh disabitkan kesalahan sebab kita ada usaha ikhtiar. Sebab itulah di padang mahsyar boleh disabitkan kita ni buat dosa sebab kita sudah ada usaha ikhtiar, walaupun pada hakikatnya Allah Ta'ala sudah menentukan segala-galanya sejak azali. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tiada disuruh Allah dengan mengerjakan makruh dan haram. Satu lagi benda yang adik-beradik makruh dengan haram ialah khilaful aula. Satu lagi. Cuma biasa jarang orang sebut lah. Sebab khilaful aula ni dia lebih ringan daripada makruh.
Makruh ni berat sikit pada khilaful aula. Makruh ni pula terbelah pada dua. Ada yang makruh tahrim, ada yang makruh tanzih. Kalau makruh tahrim ada dosa dia. Kalau makruh tanzih tak ada dosa, dia lebih dekat pada harus. Kalau khilaful aula ringan sikit daripada makruh. Kalau haram, tu lagi berat lah. Tu dosa terus. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala tak suruh buat, tetapi dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni atas individu-individu yang tertentu, maka jatuhlah, yakni berlakulah maksiat itu daripada seseorang. Boleh berlaku. Jadi sebab itulah di atas dunia ni ada orang yang buat maksiat, ada orang yang taat. Jadi orang yang buat maksiat, sama ada maksiat itu maksiat yang zahir, berzina, mencuri dan sebagainya, ataupun maksiat yang batin, riak, sum'ah, takabur, syirik pada Allah Ta'ala, itu yang dosa maksiat dari sudut hati. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika engkau kata apa faedah disuruh beriman, serta diketahui akan mereka itu tiada ia beriman, apa faedah suruh beriman? Padahal Allah Ta'ala tahu dah sejak azali, dan Allah Ta'ala kehendak dah sejak azali mereka tak akan beriman. Apa faedahnya suruh beriman? Ini nisbah tanya pada Allah Ta'ala lah. Kalau nisbah tanya pada Nabi SAW, hak tadi, jawapan tadi Imam As-Sawi jawab, hikmah dia ialah supaya anak-beranak mereka turut beriman dengan Nabi SAW, walaupun tok nenek moyang mereka tak beriman dengan Nabi SAW. Ini ditanya kepada Allah Ta'ala, soalan, iskal, kemuskilan. Kenapa diberikan, kenapa Allah Ta'ala suruh beriman, padahal Allah Ta'ala tahu dah mereka ni takkan beriman, sebab tak ada faedah lah ikutnya. Contohlah kalau kita ni, sebuah kita tahu dah kawan ni tak dengar cakap, sampai ke kiamat tak dengar cakap kita, tapi kita nasihat dia lagi, dah apa faedahnya? Macam tak ada faedah. Nasihat pun tak dengar apa. Nasihat lagu mana pun tak dengar sampai ke sudah. Lepas tu nasihat juga, apa faedahnya? Itu yang kita muskilkan. Jawab dia, adalah faedahnya, faedah suruh beriman tu ialah menyatakan orang yang mengikut dan orang yang menyalahi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya dapat dapat kategori, classify, mana orang yang taat, mana orang yang maksiat. Sebab di akhirat nanti ada syurga, ada neraka. Orang yang taat akan masuk syurga, orang yang maksiat akan masuk neraka kalau Allah Ta'ala tak ampun. Orang yang syirik, orang yang kafir masuk neraka Allah Ta'ala kalau dia tak beriman waktu dia mati. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.